Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Peguam Bela Datuk Seri Najib Razak Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah mempersoalkan kandungan artikel dan memorandum persatuan MNA One Malaysia Development Berhad One MDB yang dikata menjadikan bekas Perdana Menteri itu dilihat sebagai raksasa dalam One MDB. Muhammad Syafiee ketika menyoal balas saksi penting Jasmine Law mencadangkan bahawa tiada apa dalam artikel 117 MNA itu yang menyatakan anak guamnya mempunyai kuasa membuat segala keputusan akhir dalam One MDB. Beliau berkata, ia adalah kerana segala keputusan yang dibuat berdasarkan artikel itu adalah tertakluk kepada kelulusan ahli lembaga pengarah One MDB. Katanya, kandungan MNA sering diperbesar-besarkan, sedangkan Najib sebagai Menteri Kewangan ketika itu melakukannya mengikut undang-undang selepas mengambil kira pandangan ahli lembaga pengarah yang kemudian memberikan kelulusan. Peguam itu kemudian meminta saksi menunjukkan di bahagian mana MNA yang menjadikan Najib sebagai raksasa dalam One MDB dan sifat memperdayakan ahli lembaga pengarah seolah-olah membawa kambing yang akan disembelih. Law selaku saksi ke-50 pendakwaan pada mulanya menjawab walaupun artikel 117 MNA tidak menyatakan secara spesifik, Najib ketika itu membuat keputusan atas kapasiti selaku Perdana Menteri dan pemegang saham dalam syarikat pelaburan strategik negara berkenaan. Walaupun ia tidak menyatakan secara spesifik, sebenarnya ia memang begitu raksasa dalam One MDB katanya. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO One MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman dalam keterangan sebelum ini berkata, pemegang saham sebenar One MDB adalah kerajaan, manakala semua pengurusannya adalah bawah kuasa Najib ketika itu. Muhammad Hazim berkata, walaupun ahli lembaga pengarah One MDB mempunyai kuasa membuat pertimbangan dan keputusan, semua urusannya akan ditentukan Najib kerana beliau memegang kuasa veto. Muhammad Hazim merujuk artikel 117 MNA One MDB yang antara lain menyebut segala hal penting termasuk pemecatan pengarah, jawatan kuasa, kewangan serta perubahan dalam pasukan pengurusan memerlukan persetujuan Perdana Menteri. Sementara itu, Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira menangguhkan perbicaraan pada sesi petang selepas Najib mengadu tidak sehat ketika prosiding berhenti rehat. Mahkamah kemudian memanggil Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Penjara Kajang, Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Hosni untuk memberi penjelasan mengenai keadaan Najib. Dr. Muhammad Hafiz memberitahu mahkamah, Najib yang mengadu mengalami cirit-birit dan sakit perut sejak awal pagi, agak lemah serta kekurangan air, justru diberikan rawatan ketika mahkamah berhenti rehat. Saya memberikannya ubat Baskopan, Lamotil dan larutan air garam. Datuk Seri Najib perlu berehat kerana ubat akan menyebabkannya mengantuk, jadi mungkin dia tidak berapa selesa untuk duduk terlalu lama katanya. Sequeira kemudian memerintahkan perbicaraan bersambung esok. Peguam Bela Datuk Seri Najib Razak Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah mempersoalkan kandungan artikel dan memorandum persatuan MNA One Malaysia Development Berhad One MDB yang dikata menjadikan bekas Perdana Menteri itu dilihat sebagai raksasa dalam One MDB.
Muhammad Syafiq ketika menyoal balas saksi penting Jasmine Law mencadangkan bahwa tiada apa dalam artikel 117 MNE itu yang menyatakan anak guamnya mempunyai kuasa membuat segala keputusan akhir dalam 1MDB. Beliau berkata, ia adalah kerana segala keputusan yang dibuat berdasarkan artikel itu adalah tertakluk kepada kelulusan ahli lembaga pengarah 1MDB. Katanya, kandungan MNE sering diperbesar-besarkan, sedangkan Najib sebagai Menteri Kewangan ketika itu melakukannya mengikut undang-undang selepas mengambil kira pandangan ahli lembaga pengarah yang kemudian memberikan kelulusan. Peguam itu kemudian meminta saksi menunjukkan di bahagian mana MNE yang menjadikan Najib sebagai raksasa dalam 1MDB dan sifat memperdayakan ahli lembaga pengarah seolah-olah membawa kambing yang akan disembelih. Law selaku saksi ke-50 pendakwaan pada mulanya menjawab walaupun artikel 117 MNE tidak menyatakan secara spesifik, Najib ketika itu membuat keputusan atas kapasiti selaku Perdana Menteri dan pemegang saham dalam syarikat pelaburan strategik negara berkenaan. Walaupun ia tidak menyatakan secara spesifik, sebenarnya ia memang begitu, raksasa dalam 1MDB katanya. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Muhammad Hazim Abdurrahman dalam keterangan sebelum ini berkata, pemegang saham sebenar 1MDB adalah kerajaan, manakala semua pengurusannya adalah bawah kuasa Najib ketika itu. Muhammad Hazim berkata, walaupun ahli lembaga pengarah 1MDB mempunyai kuasa membuat pertimbangan dan keputusan, semua urusannya akan ditentukan Najib kerana beliau memegang kuasa veto. Muhammad Hazim merujuk artikel 117 MNE 1MDB yang antara lain menyebut segala hal penting termasuk pemecatan pengarah, jawatan kuasa, kewangan serta perubahan dalam pasukan pengurusan memerlukan persetujuan Perdana Menteri. Sementara itu, Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira menangguhkan perbicaraan pada sesi petang selepas Najib mengadu tidak sehat ketika prosiding berhenti rehat. Mahkamah kemudian memanggil pegawai perubatan klinik kesihatan penjara Kajang, Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Hosni, untuk memberi penjelasan mengenai keadaan Najib. Dr. Muhammad Hafiz memberitahu mahkamah, Najib yang mengadu mengalami cirit-birit dan sakit perut sejak awal pagi, agak lemah serta kekurangan air, justru diberikan rawatan ketika mahkamah berhenti rehat. Saya memberikannya ubat Baskopan, Lamotil dan larutan air garam. Datuk Seri Najib perlu berehat kerana ubat akan menyebabkannya mengantuk, jadi mungkin dia tidak berapa selesa untuk duduk terlalu lama, katanya. Sequeira kemudian memerintahkan perbicaraan bersambung esok.